manfaat kepada kita semua insya-Allah dalam membaca Al-Quran, lebih-lebih lagi Ramadan ini. Okey, sebagai introduction, sebagai mukaddimah, ilmu tarannum ini terbahagi kepada dua jenis kelajuan. Terbahagi kepada berapa jenis, tuan-tuan? Dua jenis kelajuan. Dari segi kelajuannya terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama dipanggil tarannum mujawwad. Tarannum apa? Mujawwad. Cuba ulang. Yang kedua dipanggil tarannum murattal. Cuba ulang. Tarannum murattal. Beza dia dari segi kelajuan ini ialah mujawwad ialah tarannum dibaca secara perlahan-lahan. Dibaca secara perlahan-lahan seperti yang tuan-tuan tengok dalam musabaqah, peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa dan sebagainya. Dibaca pelan-pelan. Dan orang yang masuk pertandingan itu, orang yang masuk pertandingan dia tertakluk kepada format pertandingan, syarat-syarat pertandingan. Tetapi jika dibaca dalam satu majlis dipanggil haflah. Dipanggil apa, tuan-tuan? Haflah. Sama ada rasmi ataupun tak rasmi, dia tidak tertakluk kepada format, tetapi masih lagi menggunakan kelajuan mujawwad, perlahan-lahan. Saya bagi contoh yang ikut format. Dia mesti mulakan dengan lagu Bayyati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah contoh starting satu haflah dimulakan dengan tarannum Bayyati. Manakala jenis tarannum murattal pula, tuan-tuan, sesuai dibacakan dalam solat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat, solat sunat tarawih, solat sunat hari raya, tahajud dan sebagainya. Dan juga sunat kita guna tarannum murattal ini apabila tuan-tuan bertadarus, bertilawah. Bila berada dalam bacaan, jadi kita disunatkan kita menggunakan tarannum yang mu'tabar ataupun tarannum yang terpilih oleh ulama-ulama qurra. Hanya tarannum yang tertentu sahaja kita boleh mengalunkan Al-Quran. Tak boleh main hentam. Minta maaf saya sebut lagu M. Nasir contohnya, tak boleh. Saya pernah, zaman saya belajar dulu, ada kawan tu suara dia sedap dan dia banyak hafal lagu Melayu. Jadi bagaimana dia nak alunkan Al-Quran dengan suara yang sedap? Dia ciplakkan lagu daripada lagu Melayu tu masuk dalam Al-Quran. Sebenarnya ada hadis, ada ancaman. Dalam hadis dikata elak daripada membaca Al-Quran dengan menggunakan lagu ahlil fisq. Ahlil fisq ialah orang-orang ataupun golongan-golongan orang yang melakukan dosa. Jangan tiru lagu ahlil fisq. Para sahabat tanya, macam mana lagu ahlil fisq ni? Iaitu lagu yang mendayu-dayu. Ini penyakit orang Melayu, tuan-tuan. Saya cerita, minta maaf banyak, kebanyakan daripada kita orang Melayu suka lagu yang mendayu-dayu, lagu yang sedih. Tetapi ada juga tarannum yang dipilih oleh ulama, dia punya melodi dia tu ada sedikit unsur-unsur sedih. Saya bagi contoh lagu Saba. Ara tairan 'ala al-ghusni yunadi. Itu adalah contoh tarannum Saba. Atat busyura, itu adalah contoh tarannum apa dia, tuan-tuan? Tarannum Saba. Ini sebagai pengenalan, tuan-tuan, supaya saya nak menanam minat dalam diri tuan-tuan untuk belajar. Itu adalah contoh tarannum mujawwad. Tarannum murattal pula, tuan-tuan, dia menggunakan melodi yang sama, Bayyati, Saba, Hijaz, Ras, Jiharka, Sika dan Nahwan. Itu 7 melodi yang famous digunakan oleh ulama-ulama dalam membaca Al-Quran. Sama, melodi yang sama, cuma berbeza kelajuan. Berbeza kelajuan ini, tuan-tuan, dalam kitab tajwid ada 4 jenis kelajuan. Paling perlahan dipanggil tahqiq, kemudian laju sikit dipanggil tartil, laju sikit dipanggil tadwir,
Kemudian yang paling laju ialah hadr. Kebiasaannya digunakan yang paling laju ni oleh hafiz-hafiz untuk mengulang Al-Quran. Tetapi dalam solat tarawih, kebanyakan imam menggunakan speed yang kurang sikit laju, iaitu yang nombor 2, tadwir. Ataupun dalam solat fardu digunakan kelajuan tartil. Saya bagi contoh beza dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu adalah contoh tartil. Tetapi dalam solat tarawih kita banyak guna tadwir dari segi kelajuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu adalah contoh kelajuan tadwir. Cukup betul tak? Boleh ya? Sebagai pengenalan awal. Dan dari segi iramanya tuan-tuan, asal usul irama tarannum datang daripada dua tempat. Datang daripada dua tempat. Yang pertama dipanggil tarannum Hijazi. Cuba ulang. Hijazi ialah lagu-lagu ataupun melodi yang berasal daripada tanah Hijaz, Mekah, Saudi. Tempatnya padang pasir. Jadi lagu-lagu yang bercirikan padang pasir ini tuan-tuan, ciri-ciri dia panas, tinggi, tegang, garang, apa lagi? Kencang. Itu ciri-ciri lagu daripada Hijazi. Ada beberapa jenis. Saya bawa contoh malam ni lagu Hijaz. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu adalah contoh lagu Hijaz. Dia tinggi, garang, tegang, sakit nak buat. Itulah lagu Hijaz. Manakala lagu-lagu yang banyak disukai oleh orang Melayu, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah, ialah lagu daripada Misri, lagu daripada Mesir, iaitu yang dipengaruhi oleh suasana ketenangan lembah sungai apa? Sungai Nil. Lembut, tenang, nyaman, rindu, asyik, cinta. Itu adalah ciri-ciri lagu daripada Misri. Saya bawa contoh yang terakhir malam ini, contoh lagu Jiharkah. Lagu apa tuan-tuan? Semayang Isyak tadi ada sikit, Imam Hafiz kita, Ustaz Hafiz kita buat sikit surah Fatihah dia adalah lagu Jiharkah. Lagu Jiharkah ni saya buat contoh dia ada dalam satu lagu kalau tuan-tuan kenal lagu ni. हर गदी बदल रही है रूप जिंदगी. Biasa dengar? Lagu apa tuan-tuan? Itu adalah salah satu lagu Hindustan yang menggunakan lagu tarannum. Tuan-tuan jangan klaim Ustaz Haslin Bollywood membaca Al-Quran dengan menggunakan lagu Hindustan. Jangan klaim macam tu. Sebenarnya lagu Hindustan tu tiru lagu Jiharkah. Ramai orang klaim macam tu. Kenapa? Macam lagu Hindustan lah Ustaz Haslin baca. Kerana tuan-tuan, sebab kita lahir ke dunia ni, kita kenal lagu Hindustan dulu, kita tak kenal lagu-lagu Al-Quran. Manakala lagu Jiharkah tadi, jika diaplikasikan ke dalam bacaan Al-Quran, bunyi dia macam ni. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Itu adalah contoh lagu Jiharkah diaplikasikan ke dalam bacaan Al-Quran. Agak-agak dalam kalangan tuan-tuan dan puan-puan, ada tak yang nak belajar lagu ni? Dia kena belajar tu. Ada tak yang nak belajar?
Kalau ada dalam kalangan tuan-tuan, insya-Allah kalau ada rezeki, kalau diberi laluan oleh Nazir Dr. Hamzah, insya-Allah bersama-sama dengan saya lagi esok, insya-Allah kita share bagaimana nak baca surah Fatihah dulu, surah Fatihah dengan suara yang best. Boleh insya-Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.